Pasal apa? Kata Imam Ghazali, orang perempuan maksiat banyak mulut, tapi pakat duk pekuk tu dia terpelihara. Tapi dalam pekuk pun duk bunyi juga, masalah. Orang lelaki maksiat banyak, ni kurang. Orang lelaki tak apa-apa, ni motor. Oh, boleh pik nori kah? Kita mulut mata tengok mata jaga. Orang perempuan mata dia tak berapa melilau, mulut tu. Orang perempuan kan kopi kenduri kan, dia tengok pelami, bunga telur, kemah, dia simpan. Dia masuk dalam kereta, bang, depa tu tak ada bajet pun no. Dia mula dah. Bunga telur apa jenis lagu tu, tempah murah pun no. KP no. Dak bukan ipak dia pencen pengetua apa no. Mulut tu ya Allah. Tapi kalau nak kira, maksiat mata ke maksiat mulut lagi dahsyat? Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama pada malam ini kita bertemu, bersua muka, bertentang wajah sama-sama pada malam ini, dan juga melaksanakan solat fardu maghrib secara berjamaah. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih khususnya pada pihak Surau Perwaja, Al-Fadil Ustaz Husni, Fadil Ustaz Yazid, Ustaz Farhan, juga Pak Kub, dan juga kepada Pak Menakan saya, Tuan Anwar Dahman, dan juga pada seluruh pimpinan Surau Perwaja, juga rakan-rakan sekitar mungkin dari Modenah, dan juga ahli qaryah yang berhampiran. Moga-moga dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh dengan keberkatan ini dapat kita bertemu, yang kalau nak ikutkan kita sebenarnya seronok lagi bersemuka, kita seronok lagi bertentang mata macam ni, seronok lagi kita dapat untuk nak duduk sama-sama ramai-ramai seumpama ini. Bukanlah kita dengar ceramah melalui online ni, kawan-kawan kita duk tengok kat Facebook lah, guna apa YouTube lah, apa semua ni. Bukanlah tak seronok, tapi dia jauh lebih berkat lagi bila kita dapat duduk secara halaqah, ataupun kita sekurang-kurangnya dapat duduk dalam majlis yang mana salah satunya dia bagi semangat juga pada penceramah ni. Selama ni kami ni penceramah ni semua duk cakap dengan kamera seorang-seorang, lama-lama rasa tak sihat. Mujok cek suhu tadi 36.0. Kalau 39 peramat balik dah. Berterbang tak berterbang? Bila bersua muka ni dia seronok. Kalau dalam kamera tu biasa duk ceramah online, Facebook lah, Google Meet lah, pakai StreamYard semua ni, banyaknya tutup kamera semua. Jadi penceramah ni cakap seorang. Tuan-tuan semua faham tak? Sengak. Tunggu sekejap lagi pengurusi majlis kata, begitulah ceramah ustaz kita. Tak tahulah pengurusi tu pun dengar ke tak, tak tahu. Dia agak ni time mesti habis dah ni. Dia pergi telan bahulu ni apa? Ni huluk mana? Ingat huluk buah ke apa? Kan apa ni? Kan jadi maknanya kita ni seronok nak bersemuka macam ni lagi. Sekali-sekala nampak duk ada gelak-gelak. Tak apa pakai mah, tak apa maklum. Napas bukannya elok sangat tu, nampak pakai mah. Mah tu pun tak tahu hak bila punya tu. Pakai hak tu kuning, nampak orang biru patut jadi kuning lah. Kan? Gelak-gelak pun kita bukan nampak penceramah ni, tapi kalau nampak mata tu duk halus tu gelak lah kot no. Dia kalau mata halus ni dua tak menguat, gelak tu kan. Kecil gitu no. Jadi seronok lagi kita. Syukur pada Allah yang kalau ikutkan saya punya program diataknya sebelum PKP dulu lagi, tapi Allah Ta'ala maha mengetahui bilakah masa waktu yang paling sesuai. Rupanya malam ni. Dan rupanya malam ni yang merupakan malam Jumaat pertemuan kita, merupakan malam penuh barakah. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis,
Kata Nabi, a'malu bani Adam tu'radu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala ashiyata kulli khamis lailatal jum'ah fala yuqbala 'amala qati'ir rahim. Nabi SAW bersabda, amalan-amalan anak-anak cucu cicit Adam ni, kita semua ni, amalan kita semua, hak penceramah ke hak dengar semua ni, amalan kita, kata Nabi, diangkat oleh Allah Ta'ala, dibawa report malaikat, dia bawa amalan-amalan kita. Ada dalam minggu ni ada yang puasa sunat, hak sedekah, hak tolong menolong, tolong jiran, sedekah kat orang tua mana, anak yatim, ibu tunggal ke apa kan. Bila kita punya amalan ni, malaikat bawa naik report pada Allah Ta'ala, kulli khamisi lailatal jum'ah. Dia, kita orang Melayu ni kalau bunyi Arab sikit tu, setengah ayat tu kita dah boleh faham dah. Kalau dah bunyi khamis tu takkan ahad. Kulli khamis, iaitu pada setiap hari Khamis, lailatal jum'ah, iaitu pada setiap hari Khamis malam Jumaat, amalan kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beruntung tuan-tuan, ni amalan kita tengah duk, malaikat duk report ni. Malaikat duk report pada Allah Ta'ala dalam keadaan kita tengah duk dengar ceramah. Walaupun tangan tu tak tahulah duk balas WhatsApp ke, duk minggim ke apa, tak tahulah. Nah, ke dia duk buka apa ni, Facebook Ustaz Ilyas dan mana orang Kedah ke orang mana cakap punya apa orang sik apa kan. Malaikat dia akan report pada Allah bahawa hamba-hambanya ini tengah dalam amal soleh. Sebab itu tak usah duk bergaduh. Malam Jumaat ni yang betulnya baca kahfi ke baca yasin, tak usah duk bergaduh. Yang kena digaduhkan hak tak semayang, hak duk karaoke, hak tu yang patut kita duk gaduhkan. Fikir macam mana nak bawa mereka ni ke pangkai jalan betul. Hak mana yang duk buat amal soleh ni silakan, tak usah duk bergaduh. Ada setengah tempat bergaduh, baca yasin pun marah, tak betul, ini Nabi tak ajak kan. Kata kafir pula, tak, ini kami punya amalan turun-temurun. Terus bergaduh lah. Tuan-tuan, daripada duk bergaduh, baik kita buat benda-benda yang sebenarnya ada dalam panduan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ni tuan-tuan, insya-Allah kita akan kongsikan satu tajuk yang telah pun dibentangkan dekat banner ataupun pada WhatsApp tuan-tuan semua dapat itulah. WhatsApp yang ada muka Pak Long tu lah, pakai songkok tu, sekali tengok super Remi Ishak tu yang saya kena buka mic supaya tuan-tuan tak keliru. Ramai keliru sangat Kai Bahar dengan hak ni, ramai keliru. Jadi saya kena betul ni masjid ni, tak boleh tipu, kena cakap betul. No? Jangan meluat sangat, sekali-sekala sudahlah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ini tajuknya cukup cantik, bersempena dengan suasana penularan wabak COVID-19 yang belum nampak hujungnya itu bila lagi ni, iaitu jagalah Allah, Allah jaga kita. Yang kalau ikutkan ayat ataupun tajuk tema ceramah kita malam ni merupakan maksud hadis, yang mana sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ini, untuk pengetahuan tuan-puan semua, rakan-rakan penonton juga di Facebook, di YouTube, Ibnu Abbas ini merupakan antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agak junior. Ibnu Abbas ni dia antara sahabat Nabi yang masih lagi budak. Nabi wafat dia baru tingkatan 1. Masa Nabi meninggal dunia, Nabi wafat dia baru form 1. Dia baru umur 13. Tapi dia dinobatkan sebagai ulama di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Tuan-tuan bayanglah, Sayyidina Umar sendiri kata, Sayyidina Umar ni dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya kalau nak ditandingkan ilmu dengan Ibnu Abbas, 1/10 pun kami tak sampai lagi 1/10 ilmu dia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, barangkali lah dia banyak faktor dia jadikan Ibnu Abbas ni orang alim ni. Mungkinlah salah satunya dia ni memang teman rapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memang kata orang BFF lah, budak-budak sekarang kata BFF, best friend forever. Dia memang rapat sungguh dengan Nabi. Sebab itu kalau tengok hidup dia tak lama dengan Nabi. Nabi wafat dia baru form 1. Lama mana sangat hidup.
Tapi banyak hadis-hadis tuan-tuan biasa dengar Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas kan, banyak hadis-hadis yang diriwayatkan. Salah satu perangai dia apa? Dia memang jenis tekun kalau bab menuntut ilmu. Dia ni Ibnu Abbas, kalau dia dengar mana-mana sahabat-sahabat Nabi yang senior-senior, yang abang-abang ni semua, yang otai-otai ni, ada hadis, ada satu hadis kat dia pergi cari tu. Dia akan tunggu depan rumah. Kalau kata sahabat tu tengah duk tidur, duk lena, dia akan tunggu sampai sahabat tu bangun, baru dia akan tanya. Sahabat tu pun terkejut, lah awak tak abang, awak tak kelui kelui, awak tak ketuk pintu, tadi rehat Zat tadi. Dah tak apa, tak mau ganggu. Tapi saya dengar tuan ada hadis yang tuan dapat daripada Nabi, tuan dengar daripada Nabi, boleh saya dapatkan hadis tu? Tekun, sabar tunggu tok guru. Ini penceramah lambat sikit, lambat. Orang sini kah? Dah. Orang sik kah? Lagi dah. Nah, tuan-tuan ni memang sabar. Penceramah sampai isyak pun tuan-tuan boleh tunggu kan. Muka lain. Dia ilmu ni dia kena sabar. Mai tok guru jenis apa rupa pun, jenis kadang cakap, kadang kita terasa hati, kena sabar. Memang tradisi penuntut ilmu dia kena sabar. Hak paling sabar sekali ni hak duduk depan ni. Hak duduk tepi pintu tak apa. Nah, penceramah beralih kot ni, tengok tak ada dah. Dia punya laluan dia banyak. Dia banyak laluan. Tapi hak duduk depan ni banyak sangat SJR. Nah, sekatan jalan dia banyak sangat. Keluar lagi nampak sangat amboi tak boleh tahan saat baru penceramah sebut tadi kan. Rupa tradisi penuntut ilmu dia kena sabar. Dia kena sabar. Lagi apa? Ibnu Abbas ni perangai dia apa? Juga seorang sahabat Nabi yang paling bertuah kerana didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang paling terkenal, Allahumma elok barik lana nu sotong tembun jahat. Allahumma saya ni kena dah ni, tu yang dia keluar modal tu, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ni bawa anak-anak ke apa kan, doa tu pegang ubun-ubun dia, pegang kepala dia dan doa Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Saya dulu kecil-kecil, arwah ayah saya duk pergi ceramah mana-mana, tok-tok guru apa. Habis kita kan kecil lagi masa tu, ayah kita ada kitab apa bukan faham, kecil sangat. Habis ceramah, ayah saya tarik tangan saya, mai sini. Bawa pergi jumpa tok guru tu, minta doa sikit ni, doa sikit. Kita pun kecil dia, doa apa pula ni. Itu perangai ayah saya. Jenis mana-mana ustaz ada suruh tolong doa. Pasal kecil-kecil lu nampak macam tak apa nak jadi ni kan, duk curi selipar orang lah apa ni. Buat kacau macam-macam kan. Ni doa sikit kan. Rupa berkat. Dia berkat ni benda tak nampak, tapi satu hari nanti Allah akan tunjuk. Baik tu anak-anak kita jangan tinggal doa tu, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Tapi kalau dia perempuan, Allahumma faqihha fid din wa 'allimha ta'wil. Itu cerita Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, merupakan perawi hadis ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika itu Nabi bersama-sama dengan Ibnu Abbas, kata Nabi, ya ghulam, wahai anak muda. Ini kata Nabi, inni u'allimuka kalimat, aku nak mengajarkan kamu beberapa pesanan-pesanan penting. Dengar elok-elok. Ini Nabi pesan pada Ibnu Abbas. Kata Nabi, ihfazillah yahfazka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Itu Nabi kata apa? Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajiduhu tujahaka. Dan kamu jaga Allah sungguh-sungguh, Allah sentiasa akan berada di hadapanmu. Ulama-ulama membahaskan apa maksud kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Maksudnya apa? Jaga Allah ni, Allah tu lemah ke untuk nak dijaga? Supaya anak kecil nak kena jaga, pekung dia, jangan duk pijau satgi terlanggak kena jatuh ke apa. Tak. Jaga Allah tu maknanya jaga syariat Allah. Orang putih kata the do and the don'ts. Kata orang Modenah dan Perwaja.
The do and the don'ts. Dia ada dia punya apa tu, pantang larang. Jaga hak Allah Taala suka, Allah Taala larang, jaga elok-elok yang tu, hasil dia kamu akan dapat apa? Allah akan jaga kita. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan, apa makna Allah jaga kita? Yang kata Allah jaga tu macam mana? Bentuk-bentuk jagaan Allah tu gena. Gena tak kelek kapung kawan. Jadi gena ni Allah Taala jaga kita tu gena wang. Dua cara kata Imam Ibn Rajab, dua cara bentuk jagaan Allah tu. Pertama sekali, Allah akan menjaga rezeki kita. Allah akan menjamin rezeki kita ataupun semua hal-hal berkait dengan kehidupan duniawi kita. Allah akan jaga kita tu. Maknanya selama kita hidup dunia ni, khususnya kita musim-musim wabak ni, ramai yang terkesan, ramai yang susah hati, ramai diberhenti kerja, menega pun tak jalan apa. Jangan risau, don't worry, be happy. Orang putih kata Allah akan jamin rezeki kita, Allah akan jaga dengan syarat. Dengan syarat, jaga dulu hak Allah, Allah akan jaga kita. Kok mana pun Allah akan bagi juga. Kalau mungkin ada orang dia tak sampai, macam mana ni, tengah susah-susah lah Allah tolong lagu mana dah. Dalam sejarah Allah buktikan, dalam sirah juga, dalam Quran juga, dalam hadis, orang-orang soleh dulu-dulu memang Allah jaga sungguh. Memang Allah jaga. Dan Allah punya jaga tu memang kita pun tak terfikir macam mana boleh jadi lagu tu. Ni malam Jumaat, esok Jumaat, sunat baca surah Al-Kahfi. Bila tuan-tuan baca surah Kahfi, tuan-tuan kena ingat ada satu peristiwa Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dia lalu di satu kampung, yang mana ada satu kampung tu, rumah tu dia nak roboh dah. Tiba-tiba Nabi Khidir pun berbaik hati, tolong benakan balik bola batu bata, buh simen ke apa, plaster apa yang betul. Nabi Musa pun tanya, lah ini rumah roboh dah serebeh macam ni, orang kampung pun buat dek dengan kita. Tak, ni bahasa apa ibu dah faham lah. Tak ada lah surah Kahfi kita wal dek pula, tak ada lah. Orang kampung buat tak layan kita, kot hidang sikit makan apa, mi goreng ke laksa telur kecai ke apa, tak ada hidang apa langsung. Tiba nak buat baik orang kampung pula. Tu yang Nabi Khidir pun bagi warning. Nampak gaya ni perjalanan kita lepas ni hang boleh balik kelas dismiss. Bersurai lah lepas ni, banyak sangat tanya. Orang abang dah suruh banyak sangat agreement kata lagu tu, banyak tanya. Lepas ni tak ada dah. Tapi sebelum balik nak cerita sikit. Rupanya pasal apa rumah tu dibenakan balik Nabi Khidir, Allah ceritakan di bawah tanah rumah tu tersimpannya harta apa? Ismail Ulam Raja dah. Harta siapa? Ahmad Alba? Bukan. Tersimpannya harta anak-anak yatim. Harta anak-anak yatim. Yang anak-anak yatim tu pun tak tahu bawah tanah tu ada reta yang depa punya. Rumah kalau dah serebeh macam tu, lama-lama main developer mana dia ambil, dia tolak terus agak jumpa kita punya. Jadi sebelum kita punya, anak-anak yatim tu diselamatkan dengan rumah tu, tanah tu diselamatkan dulu. Ada rezeki, ada harta bawah tanah. Tuan-tuan tahu tak lagu mana main harta bawah tanah? Tahu tak main lagu mana? Siapa duk kambuh simpan apa, korun simpan ke bawah tu? Allah sebut dalam surah Kahfi, wa kana abuhuma salihah. Sebab mak bapak budak-budak tu orang soleh. Mak bapak budak-budak tu, mereka tu memang orang soleh, orang baik-baik, semayang tak tinggal, doa elok-elok, hubungan kejiranan jaga baik-baik, mulut jaga, tingkah laku perlakuan elok. Maka Allah jamin rezeki keturunan. Maknanya tuan-tuan ni hidup selama ni, kok kita ni kerja, kalaupun kerja kerajaan sekalipun, penyewa awam, pembantu am saja sekalipun, kerani saja pun, gaji taklah macam orang hak jusa tahu jusa, jutawan sektor awam tu, tak serupa depa. Tapi tak apa, kita ni jaga hak Allah,
Yang Allah suruh kita buat, Allah larang kita tinggal. Allah jamin rezeki keturunan dengan syarat keturunan pun elok-elok. Keturunan pun elok-elok, jaga semayang. Sebab tu kita ni masa hidup mak pak semua jaga semayang anak-anak kita, jaga elok-elok. Ibadat depa jaga. Esok dia balik asrama, dia duduk asrama ke dia duduk mana pun, telefon jangan lupa semayang dak semayang dak lagi, jaga. Saya arwah ayah tak ada dah, tinggal mak aja. Kadang-kadang dulu ingat balik kampung sik lah, balik kampung lah kadang tengah duk kalut-kalut duk buat nak raya apa kan, kemas-kemas lah vacuum rumah sikit. Mak tanya, mayang tak semayang tak semayang masjid sikit nak habis sikit lagi. Ustaz semayang. Dia bagi ayat tu lah, ustaz. Dia jadi ustaz rupanya lupa. Pasal masa tu pakai t-shirt, dia tak berasa ustaz sangat. Dia lain-kali vacuum kena bawah jubah dengan kepiah baru dia rasa ustaz. Ustaz semayang. Mak saya tu kalau ikut dia tak usah cakap lagu tu tak apa dah, anak dia ceramah merata dengan TV dengan radio, tak payah dia cakap dah. Benda semayang tak boleh ingat dah. Sebagai mak, sebagai ayah, selagi kita hidup, anak-anak kita punya semayang kita kena ambil tanggungjawab. Dia dah jadi pak orang dah, bapa orang dah, dia peguam syar'i sekalipun, benda lupa-lupa ni dia tak kira siapa no. Benda lalai-lalai ni dia bukan kira siapa, peringat anak-anak kita. Allah jamin rezeki keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Siapa lagi tuan-tuan? Yang kedua, kata Ibn Rajab Al-Hambali, Allah akan jaga kita macam mana? Allah akan menjaga keselamatan kita di dunia ini. Kalaupun kut jatuh ke kena kut mana pun, hujung cerita Allah akan selamatkan kita juga kut mana pun. Tuan-tuan biasa dengar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Namrud. Biasa dengar kisah tu kan? Nabi Ibrahim ni tuan-tuan dibakar dalam api, yang apinya itu dihidupkan atau dimarakkan dengan satu jumlah kayu api yang tak masuk di akal. Setinggi gunung semata nak bunuh satu nyawa. Dia, kalau tuan-tuan perasan, kalau tuan-tuan rajin baca sejarah, ini cerita luar, bukan dalam negara, luar negara punya cerita lah ni. Kamera banyak ni, jaga cermat saya cakap. Orang dulu tuan-tuan, raja-raja ni dia ni luar punya cerita nah. Hampa duk kat tak kena gaya siap hampa nah. Raja-raja pemimpin dulu-dulu ni dia ada bodoh dia tau. Dia ada bengong dia. Dia zalim dan dia bodoh. Tu orang kata bodoh sombong. Hang dah bodoh tapi dia nak tunjuk dia punya power tau tak? Dikumpulkan kayu api selama hampir sebulan hanya nak bunuh satu nyawa. Pasal pun sampai nak buat lagu tu hampir habis. Sampai banyaklah riwayat-riwayat pun kata tak lama lepas tu orang kampung pun tak ada kayu api dah habis bakar Ibrahim. Apa kayu apa tak ada dah tu, ikut arahan pemerintah suruh kumpul kayu api. Hak mana simpan bawa keluar ni, nak bunuh penjenayah nombor satu negara, kata Namrud lah. Apa masalah lah hang ni tapi dia nak tunjuk dia punya power. Tuan-tuan bayanglah gunung Jerai, umpama itu dihimpunkan kayu api, nak bunuh satu nyawa je. Apa punya otak lah fikir menghabiskan duit rakyat untuk nak bunuh satu orang yang belum lagi didapati betul ke dia salah. Dia perli je. Masa Namrud kata, Ibrahim, ni hang ke pukul hancur semua ni berhala halu-halu kecil-kecil ni semua. Apa Nabi Ibrahim kata? Tanyalah hak besar tu. Kenapa ada sangkut elok kapak tu di kan? Tanyalah dia. Dia Namrud jadi angin lah. Dia angin lah. Lain aku tanya jawab something lain macam. Apa ingat abang long kawasan apa? Tak tahu aku punya power, aku boleh kumpul kayu api bunuh hang seorang tapi dia silap. Namrud ni memang silap sungguh. Tuan-tuan kalau baca sejarah dalam Quran pun ada sebut, waktu Nabi Ibrahim dilempak masuk ke dalam api tu, dia tak boleh pergi letak lagu tu. Dia dilempak pakai manjanik. Manjanik tu pelontak tu daripada atas tu, lempaknya tu. Tu dia apa buat susah orang lah. Letih lempak masuk je dalam api. Allah Subhanahu wa taala, ini mukjizat.
Mukjizat Nabi Ibrahim walaupun duduk dalam api yang panas, tapi Allah Ta'ala berfirman kepada api. Allah titahkan pada api dengan kata apa? Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah engkau sejuk dan selamat untuk Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala sebut apa? Hei api, jadilah hang tu sejuk dan selamat. Salama. Allah tak sebut jadilah api hang sejuk, beku. Keras. Orang rajin tengok Avengers, dia tahulah Captain America kan keras daripada tahun 1962. Kau tak tengok? Hampa tak layan Marvel, silap ha. Ustaz lama sangat PKP, habis Netflix layan khatam habis. Jadi beku. Awak Allah Ta'ala tak sebut sejuk saja. Kenapa Allah sebut salama? Sejuk tapi secure, selamat. Aku punya kekasih dalam tu, kasih elok-elok jangan beku sangat melampau. Jangan. Apa pelajaran dia? Kata ulama-ulama, mengapa Allah Ta'ala, pasal apa Allah Ta'ala tak suruh api tu padam? Allah suruh api tu jadi apa? Kuni bardan. Api jadi sejuk. Pasal apa Allah Ta'ala tak titahkan pada api tu? Api padam. Kan selamat. Pasal apa Allah tak suruh api tu padam? Pasal apa Allah suruh api tu jadi sejuk? Ini penting. Kita ni dalam suasana wabak COVID-19 ni, kita kena ambil faham. Kata ulama, Allah juga nak mengajak kita bahawa walaupun kita ni dalam suasana ketakutan, dalam suasana bencana, Allah nak habaq kat kita, walaupun hang dalam suasana takut, suasana susah, aku boleh selamatkan hang juga. Ada tak tuan-tuan biasa dengar berita, ada satu kawasan perumahan habis semua kena COVID semua, kalau tak COVID pun gelamping. Tapi dalam perumahan tu ada 2 rumah yang tak kena, ke ada 2-3 biji rumah atau 2-3 keluarga tak kena COVID. Betul tak? Ni Allah punya kuasa. Apa kuman tu boleh pilih-pilih lah? Ni rumah Pak Haji ni orang surau tu suruh pergi siap dia. Siapa nak bang? Apa COVID boleh pilih-pilih lah? Dah. Ini Allah punya kerja. Allah nak ajar COVID tak habis lagi. COVID tak habis lagi. Tapi aku boleh jaga hampa semua. Don't worry. Habis tu hak kena kira Allah tak jaga. Kalau kena sekalipun, mungkin barangkali Allah akan jamin rezeki-rezeki yang lain. Tak teruk sangat ke, tak apa sangat. Tu Allah jaga. Ini bentuk jagaan Allah luar biasa. Sebab itu orang yang paling beruntung dalam dunia ini adalah orang yang betul-betul dia jaga hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW menyambung lagi, kata Nabi dalam hadis yang kita baca tadi ni, kemudian iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Nabi SAW sebut, kalau nak minta, nak berdoa, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta selain daripada Allah. Cuma persoalannya orang kita lah ni, bila dia minta, dia ada satu perangai. Dia kalut sikit, dia gopoh. Dia pantang dalam berdoa ni, jangan kalut. Dia jangan kalut. Tuan-tuan tahu tak, doa COVID tu berapa lama dah orang dah cemuih ha? Minta COVID tak hilang. Dia duk marah pasal tak boleh nak rentas lagi. Cerita sebelum rentas lah. Dia duk meluat lagi sampai bila tu nak pekuk hidung letih tak larat tu. Malah tak jadi-jadi. Dia salah satu pantang dalam berdoa ni, dia tak boleh kalut. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, seseorang itu kalau dia berdoa pada Allah, Allah akan makbul, Allah akan perkenan, malam yasta'jil, selama mana dia tidak tergopoh-gapah, dia tak kalut dalam doa. Sahabat tak berapa clear apa makna kalut dalam doa tu lagu mana. Allah Rabbana atina macam tu lah kalut lah doa pumpah habis macam tu. Bukan.
kalut dalam doa tu, kata Nabi, yaqul qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibu li fayastahsiru inda zalika wa yad'u du'a. Nabi kata orang hak kalut dalam doa tu dia lagu ni. Dia minta pada Allah. Dia kata tak tahulah, dia berdoa dah lama dah kot, sejak daripada 18 Mac 2020 sampai ini apa? 18 juga November 20 malah doa. Lepas tu minta tak ada doa, puas teriak lah, minta ya Allah, tak ada, tak dapat, tak tahu Tuhan dengar, tak tahu, malah doa lain lah. Orang lagu tu adalah orang yang satunya, kata ulama, biadab dengan Allah, seolah-olah dia ni samsing dengan Allah. Dan juga orang seumpama ini, doanya kalau dia minta sekalipun Allah tolak, Allah tak terima. Dia doa dia tak boleh kalut, dia kena tenang. Nabi SAW, tuan-tuan, tiap kali bila kita semayang menghadap kiblat, tuan-tuan kena ingat sejarah ni. Nabi dulu, masa mula-mula Islam dulu kan, turun perintah semayang. Semayang kita umat Islam dulu mula-mula menghadap mana? Masjidil Zahir. Pula dah punggah Zahir dah. Masjid mana? Masjid mana? Masjidil Aqsa. Tapi bila Masjidil Aqsa ni sama pula kiblat dengan orang Yahudi. Yahudi mula duk bahan Nabi kata kita ni dia menghadap arah sama. Kalau kita hari ni duk bahan dalam grup dia duk bahan dalam grup lama-lama Nabi pun tak seronok. Nabi kita tak suka bersama dengan orang-orang yang musuh-musuh ni, tak sama-sama. Nabi pun minta, Nabi pun berdoa pada Allah. Nabi tadah tangan, Allah sebut dalam Quran, Nabi mendongak ke langit minta supaya tukar kiblat menghadap ke Masjidil Haram, Kaabah. Nabi minta. Tuan-tuan rasa lah Allah Ta'ala perkenan tak permintaan Nabi? Perkenan tak? Tak tahulah tuan-tuan ni jawab ke tak. Mulut dalam mah nah, Allah perkenan tak lah takkan tak perkenan. Duk menghadap mana selama ni? Perkenan lah tak, tapi berapa lama? Tu cerita dia. Berapa lama Allah Ta'ala nak perkenan daripada Nabi minta tu? Kata setengah ulama 17 bulan. 17 bulan. 17 bulan nisbah berapa setahun? Berapa? Setahun 6 bulan lebih kurang. Setahun 6 bulan. Tak, hak minta tu sebab dia imam satu ke? Mufti ke? Nabi punya doa pun setahun 7 bulan baru dapat. Hang minta petang kemarin tak dapat apa. Lu siapa? Lu siapa? Samsing sangat. Baru minta petang kemarin tak dapat. Apa tak dapat? Sabarlah. Nabi dulu bertahun nak dapat. Jadi maknanya bukan satu benda yang mudah. Adab kita dalam doa dan doa lagi dan lagi dan lagi dan lagi sampai kita dah tak ada lagi. Mintalah pada Allah. Kadang-kadang Allah Ta'ala perkenan masa kita hidup duk ada lagi. Kadang-kadang hak kita minta ni selama hidup tu Allah tak bagi. Rupa Allah nak bagi ke anak cucu rupanya. Kita mak pak kita doa, ya Allah bagilah ada anak seorang aku ni jadilah ulama seorang lah. Anak seorang ni nampak tak apa nak jadi, menjadi-jadi tu ada. Tak apa nak jadi, ya Allah anak bagilah ada ulama seorang lah keturunan aku ni. Dia meninggal barulah cucu seorang jadi ulama besar. Sebab tu kita dalam hidup ni dia minta pada Allah tu dia jangan ada cemuih. Jangan sama sekali ada seronok betul ya ceramah belah utara ni. Cakap tak payah peduh, cemuih lah apa syok. Kalau saya ceramah negeri lain pun sampai ke Singapura pun depa suruh ustaz kekalkan bahasa tu. Lorat tu kami suka dengar. Lorat Kedah ni orang suka dengar. Naik turun gone. Gone sedap gone.
Tapi kalau orang Kedah pergi duduk negeri lain, tak usah duduk KL sangat, bunyi mengarut ni. Abang duduk di mana? Duduk Damansara. Allah, Damansara. Main bola, jam. Tak apa, kita bagi laluan pada azan isyak dulu, dan kita akan sambung lagi perbincangan kita selepas ini, macam mana cara untuk menjaga hak Allah, dan jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita menyambung perbincangan kita berkaitan tentang jagalah Allah, Allah akan menjaga kita. Sebelum saya nak sebutkan pada tuan-tuan semua macam mana caranya kita boleh sama-sama, saya dan kita semua penonton semua jugalah, kita dapat menjaga hak Allah itu lagu mana, nak jaga hak Allah tu bagaimana, kita akan sebutkan. Tapi sebelum tu saya nak sebutkan juga bahawa Allah Ta'ala menyebutkan dalam Quran, mana-mana orang yang bersifat menjaga segala ketentuan ataupun ketetapan Allah SWT ini, kelebihan yang dia akan dapat ialah Allah akan mengutuskan malaikat menjaga keselamatan dia. Malaikat akan jaga dia. Ni paling hebat, malaikat jaga. Malaikat kalau jaga takkan sama dengan mana-mana jagaan manusia. Kita ada abang-abang kita pakai vest kuning jaga. Kalau kadang saya ceramah-ceramah luar ke apa, di stadium ke apa, ada abang-abang rela, abang-abang polis tolong jaga. Tapi manusia punya jagaan tetap dia ada lemah dia lagi. Ada orang berjaya meloloskan diri lah, ikut lorong tikus lah apa. Tapi kalau malaikat yang jaga, ini merupakan jaminan yang paling besar sekali. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah, ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, bagi tiap-tiap seorang akan ada malaikat penjaganya. Ini Allah sebut, akan ada malaikat penjaganya, silih berganti dari depan dan dari belakang. Yang mana malaikat itu dia akan menjaga, akan mengawal seseorang itu dari sebarang bentuk bahaya dengan perintah Allah. Surah Ar-Ra'du ayat 11. Surah Ar-Ra'du ayat 11. Ini jaminan Allah. Orang hak betul beriman, dia jaga hak Allah, don't worry, Allah akan jaga dia. Tapi kok mana pun mungkin juga Allah akan izin dia kena lah sikit, kok mana-mana tu kena. Tapi kok mana pun di hujungnya Allah tetap akan jaga dia. Nabi Yusuf alaihissalam kena penjara, kena fitnah, kena penjara. Lalah jadi menteri kewangan negara Mesir, menjadi pemimpin tertinggi. Kok mana pun orang hak cuba nak buat zalim kat kita, hujung cerita dia tetap akan gagal. Macam mana kegagalan dia nak zalim kat kita, itu Allah punya ilmu, kita tak tahu. Tapi yakinlah, orang yang berada atas kebenaran ni, Allah tetap akan bagi dia kejayaan. Dan berapa banyak pemimpin-pemimpin dalam dunia ni pun dulu pernah masuk penjara, sekarang dah jadi pemimpin, ramai. Tapi kena sabar sikit lah, dia ada liku-liku perjalanan dia yang tak payahlah cerita panjang sangat, banyak kamera. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya kalau tak ada kamera ni boleh cerita lain macam ni, banyak sangat ni kena kontrol sikit lah. Pasal kena dah sebelum ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi lagu mana ni kita nak jaga hak Allah ni, macam mana ni? Saya nak kongsi dengan tuan-tuan beberapa cara mengikut pada masa yang ada lah pada malam ni yang diberikan pada saya. Saya diminta berhenti ceramah 10.30. Saya cubalah lebih sikit daripada tu, insya-Allah tuan-tuan. Muka berkerut dalam tu dia. Patutlah postpone ceramah sebelum ni, lambat sungguh. Nasiblah tuan-tuan siapa suruh panggil. Pertama sekali, nak menjaga hak Allah tu lagu mana? Pertama sekali, jaga semayang imarah masjid, imarah musalla ni, apa, surau kan, masjid ataupun tempat kita semayang ni. Pertama sekali, jaga solat, jaga semayang. Anak-anak kita mana mengaji, mana belajar pun, pesan kat dia semayang tu jangan lupa.
Kawan-kawan saya tuan-tuan hak duk mengaji lepasan Mata Mahmud lah, ada yang rezeki depa lah no? Dapat sambung pergi ke Ukraine, mana Belgium, ada jauh-jauh lah luar negara punya universiti tu. Bila sembang-sembang balik daripada cerita tu, mujuk dulu ustaz-ustaz duk pesan jaga semayang. Mak pun di airport pun pesan semayang, lupa semayang. Dulu mana ada WhatsApp apa, tak ada. Jadi Telegram paling-paling pun dulu, bukan Telegram ni, Telegram dulu punya zaman dulu. Berotus surat je, jangan lupa semayang. Mak duk kampung ni duk motong getah lah, duk lupa jaga semayang. Kawan-kawan saya cerita hak duk di Rusia kan. Dia kata orang Rusia kan muka putih gebu lawa pula. Kena musim-musim panas, depa pakai singkat. Hak perempuan lah. Panas tengok. Hak tengok ni panas. Dah musim panas. Hidung penyek tak main tau. Tak main hidung penyek semua. Tak lah, mancung punya. Muka gebu orang Bosnia Herzegovina punya muka tu. Lepas tu cakap kita buat lembek pula. Lain macam. Tapi dia kata apa tau? Dia kata kadang duk sana mah dah serupa kita. Laki perempuan dalam fakulti, dalam kelas semua campur. Kena sekali kawan saya kata, duduk sebelah Mat Saleh tu, parah betul ya. Tu dia kata Allah. Dia kata apa tau? Satu dia kata, mujuk aku semayang. Dia manusia ni 5 kali tu cukup lah, elok dah. 5 kali tu dia menjadi suplemen jiwa. Bangun bangkit pagi-pagi puasa malam, basuh muka, wuduk 2 rakaat, Allah. Hidup pun Allah. Dia insaf Ustaz. Tadi puasa marah, aduh bang tak dah awak. Allah, lupa Allah. Dia kerja masuk kelas, dia mengarut Ustaz, tengok paha tu paha ayam, paha orang mutabak. Lohok mai. Allah. Allah. Silap pergi tengok pula. Aduh. Lepas lohok pula pergi lunch, pergi makan kantin. Allah. Mai asam. Allah. Lupa ya Allah, minta maaf lah penceramah sebut dah malam tadi ya Allah. Lepas asam pergi main bola di padang lalu pula amoi. Allah. Maghrib. Jadi kita ni tak dan. Jadi setan tu dia nak injek virus tu tak lama. Antibody yang berupa semayang tu ada. Patutlah orang hak jaga semayang jaga dia. Jaga macam mana? Tak tergamak nak buat benda tak elok. Pasal apa? Semayang tu duk train dia. Apa ni? Piah atas kepala apa? Dah tak ada siapa abang. Isi hati duk mai, duk bisik. Dia mai dia rasa tu. Tak padan dengan budak mahat. Okey. Dia mai bisik dalam hati tu. Tu yang syok. Batu orang hak jaga semayang, Allah jaga dia. Lagi bagus, mai masjid, mai surau, semayang berjamaah. Amboi dulu riuh sangat. Bila masjid nak buka? Ni terpampang buka pintu kan. Tak mai? Tengok juga dalam Facebook. Amboi Ustaz marah dalam dak lah. Depa hak tengok ni Brunei, Singapura, Australia. Nah, kalau Sungai Tiang aku bubuh dah ni lah. Apa benda hampa dekat tak mau mai, Sungai Petani tak mai lah. Apa kan? Esok sekali lagi kuliah subuh. Surau Taman Seri Bayu pagi esok subuh. Kan? Mailah dah dekat apa? Orang hak rajin mengimarahkan rumah Allah ini, dia punya martabat di sisi Allah tu luar biasa. Orang apa Jarjit kata marvelous. Tak tengok Upin. Tuan-tuan ni duduk rumah tengok apa? Saya PKP dengan kartun budak semua hafal. Mad dan Hana bernyanyi bersama. Daripada dia kacau kita ceramah, baik buka Umar Hana. Kita baru assalam, ayah, anak kecil-kecil 4 orang. Baru nak ni ayah. Buka Umar Hana tu dengan kita hafal lagu dia.
Haji kata apa? Marvelous. Orang hak menjaga semayang berjamaah, rajin main masjid musalla ni, martabat dia tinggi. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, inna ummari buyutillah hum ahlullah azza wajal. Kata Nabi, sesungguhnya orang-orang yang mengimarahkan rumah Allah. Rumah Allah ni, orang hak duk main imarah ni, yang main, dia kata imarah ni bukan makna semayang je. Ni tuan-tuan ni ke imarah ni? Imarah lah ni, mengimarahkan, memakmurkan program apa nanti ikut buat kursus ke apa di sini ni, mengimarahkan selain semayang. Nabi kata apa? Hum ahlullah azza wajal. Mereka itu adalah ahli-ahli Allah. Ahli Allah tuan-tuan. Ahli Allah, faham tak? Bukan ahli grup WhatsApp. Kalau ahli grup WhatsApp, anytime admin boleh remove. Admin rasa meluat, duk bergaduh politik tak habis. Nak ambil vaksin, tak ambil vaksin, ambil vaksin, tak ambil vaksin. Remove seorang ni, kacau. Tapi kalau orang tu jadi ahli Allah, siapa yang boleh halang? Ahli Allah ni bahasa baku lah, bahasa buku, bahasa kita kata budak-budak WeChat ni kata geng Allah. Tuan-tuan ni kalau dapat martabat jadi geng Allah ni, malaikat respect. Geng Allah. Kita kan selalu duk kaitkan dengan geng-geng. Tuan kenal tak Pak Haji seorang tu? Mana? Tu hak baru duduk tu. Dia tu geng menteri besar. Dia tu geng menteri besar, hang kena tahu. Aku tak tahu. Hang kena tahu. Tu hang nampak tu. Tu duk parking motor lah, masuk baru letak slipper tu, nampak tak? Mana? Tu. Tu geng DO, hang tahu. DO. Ada kurang sikit, tapi geng tu. Jangan main tu geng yang berhormat tu. Tu geng YB. Dia dengan YB. Buat tangan lagu tu pun orang faham tau. Ni maknanya ni kamcin habis ni. Maknanya dulu saya ingat lagi kita tak ada lah selalu sangat, tapi adalah sekali-sekala dapat peluang ceramah di istana. Rupanya tuan-tuan, tuanku ni dia ikut dan dia. Kadang bila ni cerita sebelum Covid lah, tuanku turun mencemar duli. Mana-mana orang dia duduk salam, orang mai lah, orang kat salam dengan dia. Dia berasa dia nak berhenti, dia nak sembang dengan siapa suka hati dia lah, tuanku kan. Orang tu, Pakcik duduk mana Pakcik? Pakcik duduk mana lah ni? Lah ni tinggal di mana? Duduk di mana sekarang ni? Saya duduk belakang tu. Tak beritahu. Tak, tuanku sibuk. Tak beritahu. Kita boleh ni mah. Tuan-tuan, agak-agak apa jadi dengan hidup Pakcik tu? Pakcik tu agak-agak kalau pergi buat urusan kat pejabat tanah, apa jadi? Terkejut semua orang. Siapa dia tu? Dia tu yang tuanku sembang lama itu. Tuanku sembang, faham tak? Bukan jadi kerabat pun. Dia akan dipandang lain macam. Saya dulu pernah sekali ceramah dengan Raja Perlis. Ceramah Raja Perlis sekali. Masa tengah santapan dengan raja apa semua, dengan kerabat semua tu. Ada sekali tu satu meja tu geng-geng kerabat semua. Kerusi tu kosong. Jadi ada satu orang awam ni dia duk cari-cari dia nak duduk mana, tak tahu. Dia cari mana nak duduk. Sekali ada orang istana tu lah, pelawar dia duduk situ. Dia punya seronok sungguh, dia seronok. Berasa mulia sungguh dapat duduk sebaris kali dengan kerabat-kerabat tu. Mulia sungguh. Tu saya ingat Pak Haji tu balik cerita dengan anak cucu. Seronok lah, dapat dua dah. Pasal makan lain pada orang sikit lah. Kan? Tu Pak Cik tu penceramah, bayangkanlah. Kan? Jadi ahli Allah, geng Allah. Ini orang martabat paling tinggi. Baik tu mana-mana orang hak duk main masjid, rajin sembahyang jemaah ni, tuan-tuan patut rasa berbangga. Bukan bangga tu riak, sum'ah, sombong, tak. Rasa bangga kerana apa? Kita ini insya-Allah masuk dalam kalangan orang yang Allah Ta'ala sayang. Ahlullah azza. Itu yang pertama. Jaga sembahyang, jaga jemaah kita satu. Yang keduanya,
Macam mana kita nak menjaga Allah Subhanahu Wa Taala ini? Yang keduanya dengan menjaga amanah dan tanggungjawab yang Allah Subhanahu Wa Taala telah pun tetapkan kepada kita. Yang suami-suami, yang ayah-ayah, yang anak-anak, yang isteri, yang bapa, yang mak, semua, yang pemimpin masyarakat ni semua jaga elok-elok. Baik itu ni musim-musim pilihan raya walaupun di Melaka, tapi kita nak pesan jugalah, sebab ni mungkin yang menonton pun ada orang luar juga kan. Kita nak pesan kan supaya orang hak betul-betul menjaga amanah Allah ni dengan elok, Allah akan jaga kehidupan dia. Ni bukan saya kata, Nabi doa. Satu hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berjumpa dengan satu orang daripada Mesir. Orang tu dia cerita pada Sayyidatina Aisyah tentang pemimpin kawasan dia lagu mana. Dia punya yang berhormat dia lah. Dia ceritalah yang berhormat kawasan dia lagu mana. Dia cerita, dia kata saya punya pemimpin bagus. Mana-mana orang kampung kambing hilang dia mai ganti. Tak, dia tak tunggu musim pilihan raya saja dah. Bila-bila saja dia mai tolong. Mana-mana orang ada susah-susah dia mai tolong, dia bantu. Tak mengira on time dia mai anytime, bila-bila dia mai terus terpacak, dia mai akan tolong. Mana rumah tercabut bumbung apa terbang apa, dia mai tolong. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ni, tolong dengar nah. Kok adik-adik ni generasi jadi YB ke apa, satu hari nanti dengar elok. Kata Sayyidatina Aisyah, dalam rumah ini aku biasa dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih. Apa maknanya? Kata Aisyah, aku dengar Nabi pernah berdoa, Nabi pernah bersabda, ya Allah, siapa-siapa yang menjawat satu jawatan kepimpinan dalam kalangan umat aku dan dia menyusahkan rakyat dia menyusahkan rakyat dia, entah apa yang dia buat, tak tahu, macam-macam dia buat kekacauan, menyusahkan hidup rakyat dia. Dengar elok apa kata Nabi, fashquq alai, ya Allah, susahkanlah hidup dia. Bagilah hidup dia susah ya Allah. Mana-mana pemimpin hak menyusahkan hidup rakyat tu. Nabi ni kita kenal, Nabi ni penyayang. Nabi mesti doa hak elok-elok. Tapi kalau benda tu tak ada kompromi, hang buat zalim ke orang, hang akan terima balasan. Pandai pegang sangat jawatan. Nak sangat jawatan tu hang padan kena. Oh, jangan main tuan-tuan. Jawatan ni, amanah ni bukan satu benda mudah. Innakum satahrisuna 'alal imarati wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Nabi kata, akhir zaman kamu akan tengok ramai orang berebut kuasa. Berebut kuasa. Pada waktu tu kalaupun orang kata tak malu, dah dia tak kira malu tak malu, janji aku dapat. Dan kata Nabi, orang tersebut adalah manusia paling menyesal di hari kiamat nanti. Kalau aku tahu nak jadi macam ni, aku tak pegang jawatan tu. Ni cerita ni Nabi tak khusus orang kata yang berhormat saja. Sampailah ke jawatan paling-paling kita dalam masyarakat, yang pengurusi surau ke, pengurusi MPKK penduduk ke apa, ingat. Tu. Baik itu tuan-tuan, jangan main-main. Sedangkan kalau pemimpin tu buat kerja elok, memudahkan urusan rakyat semua, Nabi doa, wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Ya Allah, mana-mana di kalangan umat aku yang pegang jawatan dan dia buat kerja elok, memudahkan urusan rakyat semua, kau permudahkanlah urusan kerja dia. Tu Nabi doa tu sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik itu kita berdoalah pada Allah Taala. Tak kisahlah sama ada ni pilihan raya Melaka ke ataupun mana-mana sekalipun, kita doalah pemimpin yang bakal naik nanti adalah pemimpin yang betul-betul meletakkan agama tu di hadapan. Kita ni berada di bawah lembayung pemimpin yang betul-betul ada agama ni, hati kita seronok. Hati kita rasa seronok lah tuan-tuan. Nikmat. Dulu-dulu malam tahun baru, nyanyi, melompat, gedik, tak tahulah tuan-tuan, kita rasa serabut, lemah perut. Dan ayat lemah perut ni orang Selangor tak faham.
Lemah ni biasa di laut dan di sungai atau di latar bayu. Atau di tupah, ada lagi dah tupah. Nah. Titi ayun tak ada dah, jadi titi hanyut lah. Kan? Lemah perut. Macam mana lemah? Hang perut sendiri hang boleh lemah. Macam mana? Lemah kan? Tapi alhamdulillah tuan-tuan, sikit demi sikit, kesedaran demi kesedaran. Dulu-dulu ada orang duk kata, penceramah duk ingat dalam masjid pilah ceramah kat padang mana bagi orang sedap Sabar. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, berceramah siang malam. Anak dia ikut tak? Nama Kan'an ikut tak? Tak. Takat ceramah baru sejam terus insaf. Sabar. Dakwah ni nafas panjang. Saya meninggal lepas ni, ada mata rantai lain pula lepas ni. Anak-anak tuan-tuan pula jadi pendakwah. Jangan kami-kami ya. Sambung. Lama-lama orang akan berubah tuan-tuan. Saya cukup syok dapat berita gembira. Isu judi di negeri Kedah ni, alhamdulillah, menarik nafas, lega semua, alhamdulillah. Itu yang kita nak dan mudah-mudahan dicontohi, insya-Allah. Insya-Allah. Tu semangat kita nak. Jadi dia pelan-pelan. Dulu sambutan ambang tahun baru malam mengarut tuan-tuan. Lah ni berubah. Nak jemput ustaz ceramah boleh? Insya-Allah, tapi ceramah kita start pukul 10 malam. Dak ni salah tengok jam ke apa ni 10 malam? Ke duha 10 pagi? Dak sungguh 10 malam. Agak-agak lah 10 malam masa dengan bini pula. Ni jadi ke mana? Penceramah pun ada bini. Kan? Dah ustaz kita buat kelainan. 10 malam tu ustaz ceramah, lepas tu kita bagi laluan qasidah. 11.55 lagi kita countdown, tepat ke 12 kita bang. Kita azan. Lepas tu tembak tak ada apa tembak tak ada, meriam apa tak ada. Kita bungkus semua tak ada. Kita apa ni? Ni saya buat dulu di stadium. Banyak dah buat di Tampin Negeri Sembilan, buat di Selangor pun buat ambang tahun baru. Ini perubahan. Alhamdulillah, ni doa tuan-tuan lah. Amin. Buat pendakwah, buat kerja dakwah tuan-tuan jemaah, bagi sokongan. Pihak surau nak buat program, ada tabung, bagi semangat sumbangan. Dengar kata penceramah mai, tempah sotong tembun mana? Baru semangat nak mai lagi. Contoh. Tuan-tuan tak faham tak apa? Kan? Dia pelan-pelan lah. Kita jangan mengejut. Saya bukan tak ada tuan-tuan, ada orang kadang tak tahu dia mengaji kat mana. Ustaz ceramah dalam TV kan, saya nak cadang lah. Ustaz tak hentam masa ustaz cakap kat TV tu hentam. Jadi apa Pak Long? Relax lah. Hentam. Jangan lagu tu tenang lah. Relax. Tenang. Dakwah bukan lagu tu. Dia sabar, dia tenang. Nabi Nuh tuan-tuan kalau baca dakwah dia tu dia. Dah lah ceramah 950 tahun. Allah Ta'ala suruh buat kapal. Nanti saat kedai hardware kayu mana nak jual? Tanam pokok dulu. Pokok tara mana nak memuatkan ribuan makhluk. Berapa lama nak tunggu pokok tu tebang satu-satu? Tu Nabi Nuh buat seorang. Nak ajak kawan-kawan lain, semua pakat duk hentam lah. Apa ni sewel ni masuk ayam kepala. Orang tengah padang pasir bawa unta, bawa kapal. Apa fikir ni? Hidup kalau Kedah betul ya. Tapi memang luar biasa lah. Ini dakwah ni dia sabar, dia kena sabar, dia tak boleh kalut. Bukan saya lah, mana-mana pun mai nak ceramah kadang tu mai ada 5-6 orang pun kan. Ni tak apalah, alhamdulillah ramai tuan-tuan kan. Kalau mana-mana lah ustaz-ustaz kita bawa adik-adik baru nak mula dakwah ni. Okey ke semalam ceramah? Tak ada ustaz, 6 orang kan. 6 orang kan. Dah lah 6 orang ustaz duduk di tiang sana seorang. Seorang tu nguak lah. Ustaz-ustaz angkat telefon. Ustaz nak habis dah ustaz. Ni nganga tak boleh buat apa dah. Seorang tu duduk gelak pun huha. Tu pun 4 lawak lah gelak pun dah lain dia tak faham apa. Sabar. Dia ada proses dia. Macam mana nak jadi ustaz? Sabar. Orang kita dia kalut sangat, dia nak terus cuih jadi atas tak boleh. Ini semua proses. Itu yang kedua. Maknanya jaga amanah, jaga tanggungjawab kita sebaiknya. Yang ketiga yang dikatakan sebagai kita jaga Allah tu macam mana? Iaitu kita menjaga paling-paling kurang pun, kalau tadi jaga semayang, jaga amanah tanggungjawab kita sebagai bapa, sebagai suami. Yang ketiga,
jagalah pandangan mata dan maruah diri. Iza lam tastah fasna' ma syi'ta, Nabi kata. Siapa-siapa yang tak ada rasa malu, dia akan buat sesuka hati dia. Tuan-tuan rasa dunia hari ni, anak-anak muda hari ni ada malu ke tak ada malu? Menari bergedik terhegeh-hegeh dalam TikTok ramai. Tak padan dengan mengandung. Perut dah lagu tu, bergolek. Dia pasal ni semuanya is all about the money. You know, fulus. Al-fulusu fid dunya wal mampusu fil akhirah. Semua dunia punya pasal. Dunia hai. Sa'aslin kata, dunia hai tarakyah hai. Dunia semua. Dia pasal dia duk gedik-gedik. Tuan-tuan ingat dia gedik saja? Dia gedik kat TikTok tu dapat duit. Orang duk bagi, dia panggil apa? Bagi star ke, bagi like ke, dapat duit. Tuan-tuan duk maki, apa tak padan gendut. Nah, apa menari apa duk apa. Tengok. Tak padan kepiah atas kepala. Tengok. Dah orang surau ni kah? Dah. Di Baghdad. Gurun tak ada. Tak ada. Tengok TikTok dia tak ada malu. Mana ni kita punya rasa malu dah tak ada lagi dah. Dak hang nak menega lah. Ubat pelangsing badan, ingin kuruskan badan. Hang cakap lah elok-elok hang duk gedik siapa? Tak padan dengan bini orang ni. Jadi apa ni? Yang paling kita takut risau ni generasi anak-anak kita. Dulu kalau benda tu semua di TV kita boleh katuk. Katuk. Tak jumpa kamu Dewan edisi ketiga pun tak ada. Kita lah nak tengok ada cum-cum ke apa. Buka kita boleh lah katuk lah. Dia online ke online. Dia kata kelas online PDPR. PDPR kata habis pukul 3 lajak sampai pukul 5 nampak. Dia PDP lain. Dia PDP lain. Dia tengok benda apa kita tak tahu. Dia kunci pintu, ayah ketuk. Buka pintu, mayang asap. Sat sikit lagi pensyarah suruh bekerja. Ayah akan pensyarah. Saya ingat mak ayah semua telefon yang kita bagi kat anak-anak tu tanggungjawab kita, tahu tak? Mak ayah kena ambil tahu, tengok apa benda dia duk tengok. Sungguh kan tengok sikit. Anak keluar pergi mana main, tengok main sejahtera sah. Kalau dia scan lah, check in tak mana. Kita kadang jenis check in lah, tak pernah check out pun. Check in macam 2 bulan lepas pun dia check in lagi, tak check out. Sebab itu kena jaga-jaga. Dunia penuh dugaan. Tambahan pula Nabi SAW ada satu kebimbangan baginda Nabi. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarra 'ala rijali minan nisa. Nabi SAW menyebutkan tidak ada satu pun yang lebih aku bimbang akan menimpa kalian ini semua melainkan fitnah yang dahsyat. Yang dajjal itu semua sedia maklum lah. Tapi salah satu fitnah juga adalah an-nisa, fitnah perempuan, fitnah wanita. Nabi sebut. Kalau dalam hadis yang lain Nabi sebutkan fattaqud dunya wattaqun nisa. Berhati-hatilah kamu dengan perhiasan dunia dan juga berhati-hatilah dengan orang perempuan. Pasal apa Nabi pesan sangat pasal orang perempuan ni? Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Kerana benda yang pernah menghancurkan Bani Israel, it's about all about the woman. Semuanya kerana perempuan. Jadi orang perempuan akak-akak maklum di belakang tu bukanlah maknanya Islam tu menghina orang perempuan, bukan. Ni Islam nak pesan kat orang lelaki ni. Jaga-jaga. Pasal apa? Kata Imam Ghazali, orang perempuan maksiat banyak mulut, tapi pakat dia pekuk tu dia terpelihara. Tapi dalam pekuk pun duk bunyi juga masalah. Orang lelaki maksiat banyak,
Ni kurang. Orang lelaki tak apa. Ni mata. Oh, boleh pik nori kah? Kita mulut mata. Tengok mata. Jaga. Orang perempuan mata dia tak berapa melilau. Mulut tu. Orang perempuan kan pik nori kan dia tengok pelami, bunga telur, kemah, dia simpan. Dia masuk dalam kereta, bang. Depa tu tak ada bajet pun no. Dia mula dah. Bunga telur apa jenis lagu tu tempah murah pun no. KP no. Dak bukan ipak dia pencen pengetua apa no. Mulut tu ya Allah. Tapi kalau nak kira maksiat mata ke maksiat mulut lagi dahsyat? Kalau ikut sama dahsyat kalau ikutlah. Tapi khususnya orang laki-laki ni maksiat mata tu lagi dahsyat. Baik itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, antaranya surah An-Nur. Allah kata apa? Tundukkan pandangan dan jaga kemaluan. Allah tak kata jaga kemaluan, tunduk pandangan. Pasal apa Allah kata mata dulu? Dari kerana nak sambung pun surau no macam berselerak lari melekat ni. Apa ni tadi baca ayat Quran hari penyanyi. Tapi macam tu lah maksud tu, betul lagu tu. Dari kerana mata yang punya kuasa. Oh, aku tergoda. Memang tergoda semua dari kerana mata, pandangan mata. Sebab itu Nabi SAW ajak kita jaga elok-elok. Dia tak kira siapa. Sebab itu ulama antaranya Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Awliya menyebutkan, kata ulama ini, janganlah kamu berdua-duaan dengan wanita walaupun dengan niat tujuan nak mengajak Quran. Ini Abu Nuaim sebut ulama. Janganlah berdua-duaan dengan mana-mana perempuan walaupun dengan tujuan nak mengajak Quran. Mai satu orang Assalamualaikum Pak Haji, saya ni nak training, nak mengaji Quran lah, nak belajar Quran, nak tajwid apa no. Seronok tengok kawan duk mengaji la ikhfa, la ikhfa haqiqi, la iqlab, la ikhfa capawi apa seronok no. Niat minta haji boleh dah ajak saya baca Quran, tapi segan mengaji ramai-ramai. Dia peleceh saya, dia kata apa tua-tua tak tahu mengaji. Jadi saya nak boleh dah ajak saya je. Tapi tang lain lah kat bucu-bucu surah ke boleh ke no. Kita dua jelah boleh tak? Apa macam mana? Ulama pesan jangan. Dah mengajak Quran. Takkan mengajak Quran setan nak mai. Inilah jadi satu dalil. Tuan-tuan bisa dengar tak? Wa iza qara'tal Quran fasta'iz billah. Apabila nak baca Quran, minta berlindunglah pada Allah. Dia kalau ikut baca Quran tu, nak minta berlindung apa lagi? Dah. Tengah baca Quran pun setan ni anywhere. Dia di mana-mana. Oh, dia main nyelik kot dalam kepiah ha. Dia main. Nak ajaklah sian dia. Hang ajak dia nanti dapat pahala. Selagi patah huruf dia baca tu hang dapat pahala, tak mau pahala. Nanti ingat ustaz jubah hijau malam tu ceramah. Dia no. Bolehlah. Tapi ni lah, tapi sat lah, jangan lama sangat. Sat tak sat pun habis surah Waqiah boleh kot no. Lama agak tu kan. Kalau boleh jangan. Tuan-tuan pun kot surah Perwajah nak buat qiyamul lail. No? Yang mai tu imam dengan seorang jemaah perempuan balik. Tak salah hak perempuan. Imam, kita dua dah kot no. Tu imam baca apa, saya amin kat belakang. Tak sah. Macam-macam fitnah boleh main. Tu padahal nak buat benda elok pun diajak jangan sama sekali. Kita terbabit jangan. Tambah kami penceramah-penceramah pula dugaan ya Allah. Dahsyat. Ceramah dengan tuan-tuan okeylah, ceramah dengan mak haji tu okeylah ustaz. Puas dengar ceramah seronok lain kali mai lagi bah. Kan? Orang lama-lama cakap kita pun dengar lagu tu lah. Ini kalau pergi ceramah budak-budak you. Dia punya gedik dia lain macam. Best lah ceramah ustaz. Syok ustaz, nak bergambar boleh ustaz? Ustaz muda.
Dia goyang berpusing kepiah. Dia bukan saya, ustaz lain lah. Dah, ni cerita ni bukan cerita poyo tak poyo. Kata ustaz poyo dia pun teringin. Dah, cerita ni bukan cerita saya. Nabi Yusuf alaihi salam pun sendiri Allah Taala sebut dalam Quran. Waktu Nabi Yusuf kan dia dengan nama isteri kepada laki-laki tu, kalau ikut ketua polis jawatan dia tu zaman hari ni lah. Bini dia kan perangkap dia, mak angkat Nabi Yusuf tu kan, masuk bilik tu dia kunci pintu siap semua, nama Zulaikha, disebutkan nama Zulaikha tu lah. Masa dia nak buat benda tak elok dengan Nabi Yusuf tu, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa laqad hammat bih wa hum biha laula ra'a burhana rabbih. Kata Allah, dan sebenarnya perempuan itu sangat berkeinginan kepada Nabi Yusuf. Teringin sangat kat Nabi Yusuf ni, handsome Allah. Handsome-nya, muka lah cantik. Wallah, handsome sungguh. Dia ada setengah pendapat kata Nabi Yusuf ni handsome tak handsome, sampai tahap orang hak muka paling pecah rumah duk sebelah Nabi Yusuf pun orang kata dia pun handsome. Faham tak? Tempiah macam saya lah duk sebelah Remy Ishak, orang kata lebih kurang macam tu lah. Macam pasal Remy Ishak tumpang saya ke apa saya tak tahu. Melawak. Dia handsome sungguh Nabi Yusuf ni. Allah kata, Allah cerita ni bukan Nabi Yusuf punya ayat. Allah cerita, perempuan tu sangatlah suka kat Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf pula ada teringin. As an dia panggil apa? As a human being, lelaki normal, lelaki ori, bukan spicy, ori. Sebagai lelaki ori, dah kalau kata ori tu faham lah, no? Kalau lelaki ori ni, perempuan dia mesti akan ada rasa. Standard lah. Nabi bukan penceramah. Allah sebut Nabi Yusuf ni dalam surah Yusuf ayat 24. Yusuf juga ada rasa juga terhadap Zulaikha, tapi bila mengenangkan hang tu dahlah penceramah, kepiah atas kepala. Hang ni, awak ni dulu ingat perintah Allah Ta'ala ni, semua dosa haram ni, maksiat tak jadi. Inni akhafullah, aku takutkan Allah Ta'ala. Tu ingat, siapa boleh jaga hak tu, selamat rumah tangga dia. Hak duk mana jadi curang, hak mana hak duk jadi tinggal tak bergantung, tak bertali hari ni, nikah mana senyap. Itulah dia. Bermula daripada mata saja. Saya berpesan pada saya dan tuan-tuan semua juga. Wallahu a'lam. Cukuplah setakat ini saja perkongsian kita pada malam ni. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan kebaikan yang banyak pada kita semua. Awak tak puas lagi ke apa? Esok subuh lah, subuh esok kita jumpa lagi. Kan boleh panjang kan? 3 cukup lah. InsyaAllah jadi ada rezeki esok kita jumpa pagi. Dan juga kalau pun tak jumpa pagi esok, di masa-masa akan datang. Saya merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak Surau Perwaja dan semua barisan ahli jawatan kuasa bertungkus lumus nak membawa saya sampailah ke malam ini untuk manfaat kita bersama, dan moga Allah Ta'ala berkati pertemuan kita insya-Allah.